Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Abudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ni saya diberikan satu video berkaitan tentang isu memotong kuku pada hari-hari tertentu. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Gunting kuku yang disunahkan itu Senin, Kamis, Jumat. Selebihnya jangan. Orang yang potong kuku di hari Selasa akan dimiskinkan oleh Allah. Orang yang potong kuku di hari Rebo punya penyakit nggak bakal sembuh. Orang yang potong kuku di hari Sabtu jodohnya dijauhkan oleh Allah. Orang yang potong kuku di hari Minggu tidak akan pernah mendapatkan rahmat dari Allah. Lu potong kuku kapan lu? Okey, kita dah tengok video berkenaan sama-sama tadi. Jom kita berikan reaction berkaitan tentang isu ni. Sahabat-sahabat, sudah beberapa kali saya react kepada kenyataan Habib Rizki Al-Idrus ini. Bukan bermaksud maksud saya ini anti kepada kelompok Habib, kelompok Tok Guru, kelompok orang pakai serban dan sebagainya. Bahkan saya sangat sayangkan kelompok-kelompok Habaib ini, sangat sayangkan Ahli Bait Nabi SAW. Kerana menyayangi anak cucu Nabi SAW termasuk dalam kategori pegangan asas akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, "Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba." Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, aku tidak meminta kepada kamu untuk diberikan sebarang upah, melainkan aku, yakni Nabi SAW, meminta kamu untuk mencintai anak keturunanku. Anda boleh rujuk dalam surah Asy-Syura ayat 23. Oleh itu, mencintai Ahlul Bait termasuk akidah asas umat Islam yang kita semua kena pegang. Saya kena pegang dengan kukuh, anda juga kena pegang dengan kukuh. Pun begitu, kita dilarang daripada melampau di dalam mencintai seseorang termasuk Ahli Bait, sehingga semua benda yang mereka kata kita kena percaya. Semua benda yang mereka buat kita kena terima. Nabi SAW beri peringatan kepada kita terhadap isu ini dengan tegas. Nabi bersabda, "Lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Sekiranya Fatimah anak Muhammad SAW pun mencuri, nescaya aku akan memotong tangannya. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Dengan maksud ketinggian para habaib dan kasih sayang kita kepada mereka tidak menafikan sebarang kritikan terhadap kesilapan umum yang mereka telah lakukan. Daripada sudut hukum hakam, para habaib dan kita sama saja nilainya. Tidak lebih tidak kurang. Kesalahan mereka yang berat perlu diberikan penjelasan kerana ia melibatkan orang lain. Boleh jadi kesilapan umum yang mereka lakukan itu adalah lebih berat lagi, kerana dengan gelaran habaib itu akan lebih memudahkan orang untuk menyebarkan apa-apa sahaja maklumat daripada mereka tanpa orang menilai dahulu ataupun orang buat pembahagian penilaian terlebih dahulu berkaitan tentang itu benar ataupun tidak, dengan hanya sekadar alasan dia adalah anak keturunan Nabi, takkan dia ini akan melakukan kesilapan, takkan dia ini akan berbohong atas badan Nabi SAW. Sahabat-sahabat, kita kembali kepada isu konten video yang telah kita tonton tadi. Sahabat-sahabat, tidak ada hadis yang sahih yang menyatakan larangan memotong kuku selain daripada hari Isnin, hari Khamis dan hari Jumaat. Dakwaan Habib Rizki tadi bahawa potong kuku pada hari Selasa akan dimiskinkan oleh Allah. Potong kuku hari Rabu akan mendapat penyakit yang tak akan sembuh. Potong kuku hari Sabtu akan dijauhkan jodoh, dan potong kuku hari Ahad tidak akan mendapat rahmat Allah. Ini semua adalah pembohongan, ini semua adalah pendustaan atas nama agama. Bohong dan menipu. Tidak ada hadis-hadis yang sahih berkaitan tentang hal ini. Sedangkan yang disandarkan isu itu adalah kepada Allah Azza wa Jalla yang mewajibkan ia datang daripada sumber wahyu. Bahkan Syekh Mustafa Al-Adawi, seorang ulama hadis daripada Mesir, apabila ditanya tentang galakkan potong kuku pada hari Isnin, pada hari Khamis, pada hari Jumaat seperti yang didakwa oleh Habib tadi, beliau menyatakan tidak ada satu hadis yang sahih pun yang Nabi SAW menggalakkannya. Bagaimana kita nak kata itu menjadi satu perkara sunnah yang khusus? قص الأظافر يوم الخميس والجمعة والاثنين سنة ليس في الباب خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Jadi tidak ada larangan memotong kuku pada hari Selasa, tak ada larangan untuk memotong kuku pada hari Rabu, hari Sabtu, bahkan hari Ahad. Bahkan tiada sunnah khusus untuk potong pada hari Isnin, ataupun sunnah khusus potong pada hari Khamis, ataupun sunnah khusus untuk potong pada hari Jumaat. Cuma ada beberapa perbahasan dalam bab waktu disunahkan untuk memotong kuku. Sahabat-sahabat, pada asasnya memotong kuku adalah untuk kebersihan dan menjaga kecantikan tubuh badan. Tak ada lah orang Islam ni akan dilihat begitu selekeh dengan kuku yang panjang-panjang, dengan kuku yang hitam-hitam pula. Ia nampak kotor dan tidak terurus. Orang Islam adalah orang yang paling menjaga kebersihan, orang yang paling menunjukkan karakter yang paling bagus. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku dibangkitkan untuk tunjuk the best akhlak yang paling bagus. Macam mana kalau kita nak kata orang Islam ni sebagai orang yang cukup best daripada sudut akhlak, cukup padu daripada sudut akhlak, daripada sudut penampilan dia cukup menarik, tetapi kalau kuku-kuku dia pun kotor, kuku dia pun panjang, kuku dia pun hitam-hitam saja. Apatah lagi, galakkan untuk menjaga kebersihan itu akan menjadi lebih penting dan lebih utama apabila kita nak bertemu dengan orang ramai. Oleh sebab tu, kita dapati para ulama-ulama kita menyatakan galakkan untuk memotong kuku pada hari Jumaat dan pada hari raya, kerana pada waktu itu ramai orang berkumpul. Sebahagian menyatakan pada hari Khamis pun juga termasuk di dalam waktu yang digalakkan, disebabkan esoknya kita nak bertemu dengan ramai orang. Maka menjaga kecantikan, menjaga kebersihan sangat penting apabila kita nak bertemu dengan orang ramai. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab dia Al-Majmu' Syarah Muhadzab, dia sebut waqad nassa Syafi'i wal ashab rahimahumullah ala annahu yustahabbu taqlimul azfar wal akhdhu min hadhihi syu'ur yaumul Jum'ah. Telah sampai nas daripada Syafi'i. Maksudnya memang betul-betul daripada Imam Syafi'i sungguh ni, serta ashab Syafi'iyah, tokoh-tokoh utama di dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahumullah, bahawa digalakkan memotong kuku dan menjadikan ia sebagai syiar pada hari Jumaat. Anda boleh rujuk dalam kitab Al-Majmu' jilid yang pertama muka surat 287. Di dalam Maqasidul Hasanah, Al-Hafiz As-Sakhawi rahimahullah, dia sebut lam yathbut fi kaifati qassal azfar wala fi ta'yinin yawmin lahu syai'un 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu pun dakwaan cara nak potong kuku macam mana dulu, atas kanan kiri dulu dan sebagainya, tak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga penentuan hari-hari untuk memotong kuku. Anda rujuk pada muka surat 489 dalam kitab Maqasidul Hasanah. Tetapi apa yang sabit daripada Nabi ialah kita dilarang daripada membiarkan kuku tidak dipotong lebih daripada 40 malam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia sebut wuqita lana fi qassi syarib wa taqlimil azfar wa natfil ibti wa halqil 'anah an la tatruka aksara min 40 laila. Nabi pernah menetapkan waktu untuk kami memotong misai, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan, iaitu tidak boleh kami membiarkannya lebih daripada 10 malam. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Sahabat-sahabat, inilah yang disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama kita. Maka kita potonglah kuku apabila kuku itu panjang. Apatah lagi hari ini orang nak pergi pejabat, orang nak pergi sekolah, bertemu hampir setiap hari dengan ramai orang, nak pergi solat berjemaah, bertemu dengan ramai orang hampir setiap hari. Oleh sebab itu sangat penting untuk kita memotong kuku, memastikan kuku kita bersih dan tidak panjang, cukup dalam keadaan yang kemas pada setiap waktu. Kalau nampak panjang kita potong, tak kira lah hari itu Selasa ke, Rabu ke, Khamis ke, Jumaat ke, Ahad ke, tak ada masalah di dalam bab ini, dan tiada perkara yang diberat-beratkan oleh agama dalam bab ini, dan tidak ada ancaman seperti yang disebut oleh Habib tadi. Sahabat-sahabat, kita kena ingatkan di dalam bab-bab seperti ini, mungkin orang kata ini bab potong kuku saja, tetapi Nabi SAW sudah sebut man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mohong atas nama aku dengan secara sengaja, maka tempatnya adalah dalam api neraka. Benda ni kena kepada orang yang menyampaikan dan orang yang menerima hadis itu. Di dalam kitab Ibn Hibban menyebutkan berkaitan tentang larangan ini juga kepada orang yang menerima hadis-hadis palsu tetapi dia tidak membuat semakan. Hari
ini kita ada ramai ustaz-ustaz kita, bertanyalah mereka, ustaz, betul tak larangan ini daripada hadis-hadis Nabi SAW? Jika kita tidak bertanya, maka kita akan membiarkan diri kita dalam kebodohan, dan lebih teruk lagi ialah apabila anak cucu kita juga disampaikan dengan perkara yang sama. Saya pasti isu potong kuku pada hari-hari tertentu ini, larangan-larangan yang bersifat ancaman yang teruk seperti ini, yang melampau seperti ini, anda pernah jumpa bukan baru sekali hari ini, bukan baru daripada video Habib Rifki Al-Idrus ini, tetapi ia telah wujud pada sebelum ini lagi. Dulu ada artikel-artikel yang ditampal di dinding-dinding sekolah, dan dia telah menyebutkan perkara ini, dan apabila tidak ada orang yang mahu untuk mencari penjelasan terhadap hal ini, maka kita tidak keluar daripada kesilapan dan juga kesalahan di dalam memahami agama. Ambillah agama ini dengan sebaik. Wallahu ta'ala alam. Sahabat-sahabat, saya nak cadangkan kepada anda untuk memastikan diri kita, keluarga kita, anak pinak kita untuk sentiasa berada di dalam sunnah Nabi SAW. Saya cadangkan anda untuk dapatkan buku 100 sunnah Rasulullah SAW yang dilupakan, yang hampir dilupakan. Buku ini ditulis oleh Dr. Haifa Abdullah Ar-Rashid. Buku yang cukup bagus. Dia teliti, dia cerita sunnah-sunnah, bagaimana untuk melakukannya, bagaimana untuk melaksanakannya, bentuknya macam mana, apakah penjelasan para ulama berkaitan tentang hal itu, apakah dalil daripada Quran, apa dalil daripada hadis Nabi SAW. Saya sangat berharap anda mendapatkan buku ni. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catu.